أمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بهد جملي تاريخها لي أيقر جملي سميتها عاقلة الأوامي من واجب في الدين بتمامي سميتها عاقلة الأوامي من واجب في الدين بتمامي. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصله وفرعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim, amma ba'du. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faman qala arba'una sanatan alghal kasra 'alal awwal wa jabarahu 'ala tsani. Baik, sambung yang kemarinnya. Dia kata falahu ay falin nabi sallallahu alaihi wasallam hinal ba'thi arba'una sanatan wa nisfu sanatan in kana al ba'tsu fi ramadhan al waqi'i ba'da sanatil mutammimati lil arba'ina. Jadi sahabat bagi nabi itu ketika mana diutus jadi rasul tu umurnya 40 tahun 6 bulan. Nah, kata 40 tahun 6 bulan tu jika adalah dibangkitnya Nabi tu pada bulan Ramadan yang berlaku Ramadan tersebut kemudian daripada tahun sempurna genap 40. Itu dah. Atau sahabat bagi Nabi tu ketika mana diutus tu umurnya 39 aisanatan lah. Umur 39. Wanis pun mana 15 hari 39 tahun 15 hari lagi nak genap umur 40. Kata lagu tu umur Nabi ingkana tu kait jika adalah al-ba'tsu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ramadan yang berlaku pada pertengahan tahun. Sempurnanya umur 40 Nabi SAW. Jadi
tahun yang Nabi akan jadi sempurna umur 40. Kalau kita takdir kata Ramadan tahun tersebut lah Nabi diutuskan jadi rasul, berarti umur Nabi benar-benar orang panggil dilantik menjadi rasulnya 39 tahun, 15 hari lagi nak digenap umur 40 tahun. Baik. Kalau gitu sambung hari ininya faman qala arba'una, maka barang siapa yang berkata ia, barang siapa tu arba'una sanatan, umur Nabi ni 40. Tu faman ni bukan barang siapa dak lah, mana ulama lah kena faman qala, maka sesiapa yang ulama qala arba'una, yang berkata, yang berpendapat umur Nabi dilantik menjadi rasul tu 40 tahun. Kalau gitu 40 tahun mananya 40 tahun tu tak genap dah. Al-ghana secaya melaralah al-kasra akan yang kurang alal awali, ay alal qaulil awali, di atas pendapat yang pertama. Nah, al-ghal kasra ni maksudnya waktu ke. Itu dah. Itu. Jadi 40 tahun 6 bulan. 40 tahun 6 bulan tu dipecahkan, di al-gha, dilara ke orang panggil 6 bulan tu. Nah, al-ghal kasra. Dilara ke orang panggil yang pecah daripada 40. Al-kasra tu mana yang pecah daripada 40 tu mana 5 bulan, 6 bulan tu. Dihapuslah maknanya. Dihapus ke orang panggil 5-6 bulan yang pecah daripada 40 tu. Alal qaulil awali, di atas pendapat yang pertama. Mana pendapat yang pertama? Yakni in kana al-ba'tsu fi ramadana al-waqi'i ba'da sanatil mutammimati lil arba'in. Gitu. Itu orang panggil pendapat yang pertama. Wajabarahu, ni atas pada kata al-gha. Itu dah. Dan menjabar, menampunglah, mana gitu. Wajabarahu, dan menampunglah siapa? Ia man, ia ulama tu, ia barang siapa tu, hu akan dia, akan al-kasra tadi, akan yang kurang daripada 40 tu. Alasani ay alal qawli sani. Mana alal qawli sani? In kana al-ba'su fi ramadana al-waqi'i fi asna'i sanatil mutammimati lil arba'ina. Gitu. Jadi kalau kita berlaku di atas pendapat yang pertama, umur 40 Nabi dilantik jadi rasul, kalau gitu dilara ke 6 bulan tu, hak pecah daripada 40. Faham? Kalau kita menjalani di atas pendapat yang kedua, yakni umur Nabi 39 tahun 15 hari lagi nak ganap umur 40. Maka kalau gitunya ditapungkan lagi, mana di wajabarahu, ditapungkan lagi oleh seorang yang menjalani di atas pendapat umur 40 Nabi jadi rasul tu, hu akan dia akan al-kasra yang kurang tu, alasani, di atas pendapat yang kedua. Ditapungkan lagi, maknanya Allah 39 tahun 15 hari lagi, 39 tahun 12 bulan 15 hari. Allah tak kena jawab sesa. Apa kita ni lah, kita tanya umur apa lah ni, itu sebenarnya tak kena lagi umur 34 contoh, tapi kita malah nak sebut 33 tahun. Nak jawab kan 33 tahun 7 bulan ada ni 29 hari. Allah tepat benar jawab lagu tu. Pakai jawab 34 tahun dah. Padahal tak genak lagi, tapi kita jabar. Ataupun kita genak dah, bahkan lebih 34 tahun. 34 tahun tu 34 tahun nak pergi ke 35 dah, tapi tak genak lagi 35. Tanya umur apa? 34. Main 34 nak jadi muda umur dak sini. Itu lagu tu lah. Itu maksud nak sebut situ dah. Tu.
Jadi tengoklah, kalau seorang itu berpendapat kata pendapat yang pertama iaitu Ramadan yang berlaku tu kemudian daripada tahun yang telah sempurna 40, berarti umur Nabi tiga tu 40 tahun 6 bulan. Kalau gitu dilarangkan 6 bulan tu. Dilarangkan alghal kasra, mana dilarangkan yang pecah daripada 40. Mana 6 bulan tu dilarangkan, dibuangkan. Kalau dia berpendapat kata bahawasanya Ramadan hak Nabi dilantik menjadi rasul tu ialah Ramadan yang berlaku pada pertengahan tahun, sempurna, sebelum sempurna lagi umur 40, berarti ditambahkan lagi, orang panggil hak kurang tadi tu. Gitu dah. Habis itu. Dhabit molek tu. Aku gigi duk pening, gagal lagi pula. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata oleh sebahagian mereka itu ulama. Ini masalah lain pula. Habislah masalah tu. Jadi sebab tu wak mari dengan ibarat biraqsi arba'ina. Biraqsi arba'ina ni dengan permulaan umur 40. Jadi terbenar kata tepat 40 ataupun lebih sikit ataupun kurang sikit. Tu semua tu raqsul arba'in belaka. Kepala 40 belaka tu dah. Habis. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata oleh sebahagian mereka itu ulama, kana ibtida'ul wahyi bil manami fi rabi'in ay al-awwalilah. Kata sebahagian ulama, telah berkata oleh sebahagian ulamanya, gapo dia kata ni maqalul qaul, kana ibtida'ul wahyi, adalah permulaan bagi wahyu itu bil manami, dengan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tu fi rabi'in, pada bulan Rabiul Awal. Tu. Jadi permulaan wahyu tu sendiri dengan mimpi. Barangkali ni wahyu kenabian lah ni. Bukan wahyu kerasulan dah. Sebab ulama nantinya berkhilaf. Adakah kenabian kerasulan Nabi kita Muhammad SAW tu seretak, atau kenabian dulu baru kerasulan? Ya khilaf tu. Ada pun masalah kerasulan dulu baru kenabian tu tak ada lah. Sebab tiap-tiap rasul pasti Nabi. Bakalinya ibtida'ul wahyi sini ni, ibtida'ul wahyi ai an-nubuwah. Begitu dah. Jadi permulaan wahyu kenabian itu katanya sebahagian ulama bil manami, dengan mimpi, dengan tidur, makna dengan mimpi, fi rabi'in, pada bulan Rabiul Awal. Wa makasa, dan menetaplah ia wahyu dalam mimpi ni. Tu tetap duk mari. Berapa hari? Sittata ashhuri, 6 bulan. 6 segala bulan, 6 bulan lah. Tu wa makasa sittata ashhurin kadzalika ay kal ibtida. Mana? Ay al wahyu bil mana. Gitu dah. Kadzalika ay kal ibtida, pada permulaan. Seperti demikian itu, seperti permulaan. Mana seperti permulaan? Wajah syabahnya ialah al wahyu bil mana. Gitu. Wahyu tu mari ikut dalam mimpi je. Tu dah. Mula daripada Rabiul Awal, menetap 6 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Tu. Siapa bulan Sya'ban lah? 6 bulan, betul tak? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, betul dah? 2 bulan, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. 4 bulan, Rejab, Sya'ban, 6 bulan. Jadi 6 bulan siapa ke bulan Sya'ban daripada Rabiul Awal siapa ke bulan Sya'ban tu. Wahyu Nabi SAW ni dapat, kata sebahagian ulama ni lah. Mari ikut mimpi ya, seterik. Siapa ke bulan Sya'ban. Lepas tu bulan Ramadan tu barulah mari wahyu Jabri tu. Itu maksud itulah.
Jadi barulah orang panggil bila lepas Syaban Ramadan. Ramadan itulah baru 17 Ramadan nuzulul Quran. Apa? Turun Jibril alaihi salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira tu. Tu barulah orang panggil wahyu bil yaqazah. Wahyu dengan secara jaga. Jadi permulaan pada Rabiul Awal ini kerana apa ni cakap ni? Kerana menjalani di atas Rasul Arba'in ni. Betul tak? Sebab dia kata kemarinnya walakin hadza la yutimu illa law kanatil bi'satu fi syahril wiladah. Fi syahril wiladah. Patu syahril wiladah Nabi ni, bulan dilahirkan Nabi ni apa hak masyhurnya? Wulida fi Rabiul Awwal. Diperanakkan Nabi, dilahirkan Nabi ni pada bulan Rabiul Awal. Hak tu hak masyhurnya. Tu jadi ada lagi tu kaitan tu dengan perbahasan hak kemarin tu. Nampak dah tu. Kalau gitu waman qala, dan barang siapa yang berkata la ia man, yakni ulama yang berpetua, ulama yang berpendapat kana ibtida'uhu adalah permulaan ibtida'u adalah permulaannya, permulaan wahyu tu fi Ramadan pada bulan Ramadan. Ulama yang mengatakan permulaan wahyu di bulan Ramadan, bukan di Rabiul Awal. Kalau gitu aroda menghendakilah ia man maji Jibril, akan datangnya Jibril alaihi salam yaqazatan, secara jaga. Jadi kalau kita kira sungguh, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Rasul Arba'in, permulaan umur 40 ditabah jadi Nabi. Ditabah jadi Nabi tu permulaan umur 40. Kalau gitu tak sempurna betul lah orang panggil ditabah jadi Nabi tu permulaan umur 40. Melainkan kalau kita takdir ke orang panggil bi'sah Nabi tu, diutuhkan, ditabah ke Nabi jadi Nabi tu pada bulan Rabiul Awal. Bagaimana ya ulama kata pada bulan Ramadan tu? Kalau gitu hak dikata ke orang panggil bulan Ramadan tu ialah wahyu bil yaqazah. Wahyu dengan secara jaga. Apa? Iaitu maji Jibril. Datang Jibril alaihi salam tu waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas tu dia kata orang panggil bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal tu hak tu orang panggil ibtidaul wahyi bil manam. Permulaan wahyu kenabian tu pada bulan Rabiul Awal. Ada apa orang panggil wahyu bil yaqazah maji Jibril ni. Wahyu dengan secara jaga, dengan makna datangnya Jibril kepada Nabi bawa Iqra bismillah. Itu dia panggil tu. Itu dia panggil wahyu kerasulan. Gitu wahyu kerasulan. Habis. Kalau gitu faraja'a, maka telah kembalilah. Siapa fa'il bagi raja'a? Al-khilafu, oleh khilaf. Faraja'al khilafu, maka kembalilah oleh khilaf tersebut. Mana? Khilaf ulama yang mengatakan wahyu dimulakan pada bulan Rabiul Awal. Kerana Rasul Arba'in tak betul-betul Rasul Arba'in kalau tidak di bulan Rabiul Awal. Padahalnya masyhur orang panggil ibtidaul wahyi fi Ramadan. Maka khilaf yang mengatakan wahyu tu mula-mula turunnya pada bulan Rabiul Awal dengan orang panggil wahyu turun pada bulan Ramadan, kembalilah oleh dua khilaf ini lafziyan, akan khilaf lafzi. Khilaf lafzi je. Bukan hakikian dak. Bukan khilaf yang bahasa maknawiyan, bukan khilaf bahasa hakikian, tidak. Bukan khilaf ngerti tak. Hanya khilaf lafzi saja. Apa boleh ditanggung lagi? Boleh ditanggung. Murak dengan ulama yang mengatakan orang panggil wahyu mula diturun Ramadan itu wahyu bil yaqazah. Wahyu bil yaqazah bimaji Jibril. Bimaji Jibril itu. Itu. Kata wahyu di bulan Rabiul Awal tu orang panggil wahyu bil manam. Kalau gitu kembali dua khilaf ni, kembali oleh dua khilaf ni.
sebagai khilaf lafzi saja. Tu. Lebih itulah. Wala kasra, dan tidak adalah hak kurangnya. Mana genak-genak cukup 40 sungguh. Gitu wala kasra ni mana? Tu. Apa? Mutammimatu lil arba' sungguh. Mana? Sempurna orang panggil 40 genak. Wala kasra, tak ada kurang dah. Gitu dah. Tak ada perlu nak kurang-kurang ke apa dah. Tak perlu orang panggil hak pecah daripada hak kurang dijabar, hak lebih diperkurang ke tak ada. Tak perlu lah. Mana genak-genak umur 40. Tapi sungguh berkata gitu was-sahihu, dan bermula pendapat yang sahih. Wal qaulus sahihu, dan bermula pendapat yang sahihnya anna nubuwwatahu, bahawasanya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa risalatahu, dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muqtarinatani, menyertai kedua-duanya. Artinya serta. Awak mari hak ni sebagai nak iktiraf balik. Nah, nak iktiraf balik. Hak khilaf dulu tadi dia. Nah. Jadi kalau kita mengiyakan orang panggil khilaf tadi, mana? Iaitu ibtida'ul wahyi fi Rabi'il Awal, tu maknanya al-wahyu bil manam. Maka al-wahyu bil manam ni artinya al-wahyu bin nubuwah. Kenabian Nabi dulu. Faham? Nabi jadi Nabi dulu. Lepas tu bulan menetak gitu sampai ke bulan Syaban. Ramadan tu barulah al-wahyu bil yaqazah bimaji Jibril. Wahyu dengan secara jaga, dengan datangnya orang panggil Jibril alaihi salam. Tu orang panggil wahyu kerasulan. Kalau gitu retinya situ tidak menyertai, betul tak? Kenabian dulu baru kerasulan. Wahyu kenabian dulu. Mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi dulu, kemudian bulan kemudian barulah jadi rasul. Sungguh berkata lagu tu wal qaulus sahihu anna nubuwwatahu sallallahu alaihi wasallam wa risalatahu muqtarinatani. Kau hak sahihnya pula dak lagu tu. Mana? Iaitu kenabian Nabi dan kerasulan Nabi itu serta kedua-duanya. Muqtarinatani, saling menyertai kedua-duanya. Itu Mana serta? Tika tu Nabi jadi Nabi, tika tu juga jadi Rasul. Jadi kembali kepada hak tadi juga. Mana? Faman qala arba'u sanatan al-ghal al-kasrah alal qaulil awwali wa jabarahu alal qaulil tsani. Tu kembali hak tu pula. Baiklah. Pasti ada hak pecah daripada dia. Yang ni kalau kita kata 40 tu Ramadan, kita kata Ramadan hak Nabi dapat wahyu tu ialah Ramadan selepas genap dah umur 40. Bermakna 40 tahun 6 bulan umur Nabi. Maka dia algak ke 6 bulan. Sebab seketak ke turun Nabi Rasul jadi seketak. Kenabian Nabi, kerasulan Nabi jadi seketak. Ataupun kita kata belum genap lagi, tengah-tengah orang panggil tahun yang akan jadi genap orang panggil umur Nabi 40. Bermakna ada kurang berapa belah hari lagi. Kalau gitu kena jabar. Kena jabar. Mana kena tapung lagi lah. Tu kau sahihnya. Jadi waqala ba'du tadi tu, kalau gitunya masih ada hubungnya kait lagi tu. Masih duk bahas lagi tu. Jadi hak tu kau sahih. Lepas tu kau hak mengatakan permulaan wahyu tu pada bulan Rabiul Awal dengan makna wahyu nubuwah, kemudiannya bulan, kemudiannya bulan Ramadannya wahyu risalah, iaitu bil yaqazah. Ini pendapat siapa pula? Wa qala ibnu Abdil Barri. Tengok. Dan telah berkatalah oleh Ibnu Abdil Barri. Ya Ibnu Abdil Barri ini namanya Yusuf juga bin Abdullah bin Muhammad Al-Qurtubi Al-Maliki. Itu nama dia. Yusuf bin Abdullah bin Muhammad Al-Qurtubi Al-Maliki. Mazhab Maliki dia.
Telah berkata oleh Ibnu Abdul Barri, wa ghairuhu, dan lainnya, dan oleh yang lainnya, lain daripada Ibnu Abdul Barri. Dia kata kan tidak sikitlah juga, ramai jugalah. Wa ghairuhu itu isyarat kata bukan ya soranglah. Ramai jugalah ulama yang berpegang seumpama ni. Mana? Maqalul qaul. Arsalahullahu ta'ala, mengutus akan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Ta'ala bila lamma tatkala balagha salasan wa arba'ina sanatan, tatkala mana umur nabinya umur nabinya apa 43 tahun. Yang ni arsalahu tu maknanya mengutus sebagai rasul gitu begitu selalu ni mudah nak faham. Tu arsalahu Allah Ta'ala lamma balagha umruhu lah. Telah sampailah oleh umurnya Nabi SAW, sampai ke berapa dah umur Nabi? Salasan wa arba'ina sanatan. Tu mana kata Ibnu Abdul Barri dan lain daripada Ibnu Abdul Barri, mengutus melantik menjadi rasul lah oleh Allah Ta'ala akan Nabi itu tatkala mana sampailah oleh umur Nabi 43 tahun. 43 tahun tu jadi rasul. Lepas tu fakanatin nubuwatu, maka adalah kenabian nabinya sabiqatan, telah terdahulu, mendahului ia. Fakanatin nubuwatu sabiqatan, maka adalah kenabian Nabi SAW tu hal keadaan mendahului ayat alar risalati. Gitu apa? Hal keadaan mendahului di atas kerasulan. Mendahului itu binuzuli, itu takluk pada tasabiqah. Mendahului itu sabiqah mendahului kenabian Nabi di atas kerasulan Nabi itu binuzuli iqra, dengan sebab turun sababiyah, dengan sebab turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang pertama surah Al-Alaq tu itu sebagai wahyu kenabian. Lepas tu wahyu kerasulan mana? Wa kanatir risalatu, dan adalah wahyu kerasulan Nabi itu bi amrihi, dengan sebab perintah. Dengan sebab perintahnya. Dengan sebab perintahnya Allah. Bi amrihi, dengan sebab perintahnya Allah, dengan sebab perintah. Ni idhafah masdar pada maf'ul ni. Bi amrihi, dengan sebab perintah akan dia. Gitu dengan sebab perintah, yakni oleh Allah Ta'ala lah. Bi amrihi, dengan sebab perintah akan dia, akan Nabi Muhammad SAW oleh Allah Ta'ala, maknanya bil inzari, dengan memberi peringatan ailil ummati, pada umat. Bila tu perintah Allah Ta'ala akan Nabi dengan inzar, dengan memberi peringatan kepada umat. Lama tatkala mana nazalat, turunlah ayatul muddatsir, pada ayat muddatsir. Mana? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Itu tu. Ya ayyuhal muddatsir. Itu. Atau orang panggil tu ayat itulah wahyu kerasulan. Iqra wahyu kenabian. Siapa kata? Ibnu Abdul Barri dan lain daripada dia. Tu sebab munasabah dengan inzar tu. Qum fa'anzir, bangun olehmu hai Nabi Muhammad SAW, fa'anzir, bagi peringatan kepada umatmu. Mana? Wa rabbaka, dan pada Tuhan engkau, fakabbir, maka membesarlah, maknanya Allahu Akbar. Wa thiyabaka, dan pakaian engkau tu fatahhir, maka hendaklah kamu tu bersihkan. Kata tok gurunya, inilah sebagai
etika orang yang nak mengajar pada umat. Apabila kita tu diberi kepercayaan untuk pergi mengajar ke masjid seorang, maka kita kena siap kita tu fatahir. Pakaian kita tu kena bersih. Boleh je nak mengajar pakai baju cakar, rambut kita toceng gitu, pakai seluar jing, patutlah gapo kita mengajar, tapi tak kena kelaku. Tak kena kelaku. Nak pakai comel sikit. Pakai piyah molek sikit. Nak pulah subai belik dik subai. Jangan banyak sangat kejut orang lama. Atas belakang, atas dekap ke apa. Sini. Tu. Sebab Nabi pun bila Allah Ta'ala suruh bangun diberi peringatan pada umat, dia kata wasiyabaka fatahhir. Pakaian engkau tu maka hendak bersihlah olehmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Tu katanya siapa? Ibnu Abdul Barri dan lain daripadanya. Jadi tak kala mana Iqra tu Allah Ta'ala turun ke atas Nabi, itu baru wahyu ke Nabi. Lepas tu wahyu ke Rasulullah bila? Yang ni ketika mana Allah Ta'ala turun ke ayat Muddassir. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Fahuwa maka iya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada. Iyalah. Fahuwa maka iya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu katanya Ibnu Abdul Bari lagi ni. Fi zamani fatratil wahyi, pada zaman fatrah wahyu. Mana? Yani pada masa Iqra diturun, nak pergi kepada ya ayyuhal muddassir tu pula turun. Tu zaman fatrah wahyu tu. Nampak tak? Mula daripada Iqra turun, tu wahyu kenabian. Nak pergi kepada ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir tadi tu, tu dia panggil fatrah wahyu. Pada masa fatrah wahyu tu Nabi ni nabiyun la rasulun, ialah seorang nabi saja, belum lagi jadi rasul. Nabiyun la rasulun. Nabi Muhammad SAW nya ketika mana lepas turun Iqra, ialah seorang nabi saja, la rasulun, belum lagi menjadi rasul. Bila jadi rasul? Bila ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, automatik ditabal pula menjadi rasul. Kata siapa ni? Kata Ibnu Abdul Barri. Itu dah. Kata Ibnu Abdul Barri tu. Lepas tu lagu mana weh? Tadi kata kau sahihnya tidak lagu tu. Kau sahih kata kenabian Nabi, kerasulan Nabi muqtarinatani, serta menyertai kedua-duanya. Tak ada dulu, tak ada ke dia. Tak ada dulu, tak ada ke dia. Tiba-tiba mari hak ninya kata Iqra tu orang panggil kenabian, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir tu kerasulan. Maka di zaman fatrah wahyu tu, daripada Iqra turun hingga ke siapa nak turun pula qum fa'anzir tu, Nabi Muhammad nabiyun la rasulun. Lagu mana ni? Kalau gitu wa ajaba, jangan main. Ada jawab semua, jangan main. Itu doa ulama tu gitulah. Wa ajaba, dan dijawabkan, ataupun wa ajaba, dan menjawablah al-qailuna, oleh ulama-ulama yang berpendapat mereka itu bil awali, dengan pendapat yang pertama. Bil awali ay bil qaulil awali. Mana qaulil awali? Yani as-sahihu an-nubuwatahu sallallahu alaihi wasallam wa risalatahu sallallahu alaihi wasallam muqtarinatani, itu panggil qaulul awal. Pendapat yang pertama tu iaitu kenabian Nabi, kerasulan Nabi, seletak kedua-duanya, menyertai kedua-duanya. Tak ada dulu, tak ada ke dia. Ulama yang berpendapat dengan pendapat yang sahih tadi tu, ia jawab ke atas pendapat Ibnu Abdul Barri tu. Jawab lagu mana? Tu bi anna tu takluk pada kata ajabah. Ajabah
Ajaba menjawab bi anna dengan bahawasanya ayatal muddatsir tadi itu. Bi anna ayatal muddatsir dengan menjawab oleh ulama qaul yang sahih dengan bahawasanya bermula ayat muddatsir. Qum fa anzir, bangunlah engkau hai Nabi Muhammad, bagi inzar, bagi peringatan ailil ummah tu. Ayat tu bayanun, ialah menyatakan, menerangkan, membayankan, menghuraikan lil muradi min surati Iqra. Nah tu nak menyatakan bagi tujuan maksud daripada surah Iqra tu. Bukanlah qum fa anzir tu orang panggil sebagai kerasulan. Tu. Jadi Nabi jadi rasul tu bila? Ketika mana Iqra dah. Turun Iqra bismi rabbikal ladzi tu Nabi jadi Nabi, bahkan Nabi jadi rasul. Bahkan kalau kira-kira sungguh, kalau hadis-hadis yang sahihnya, tu Nabi kata kuntu nabiyyan wa adama bainal wa tin, wa fi riwayatin bainal jasad war ruh. Bainal jasadi war ruh. Hadis ni kalau mengikut Sidi Al-Muhaddis Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari ni, muhaddithin ni, hadis ni sahih. Tu ada saya masuk dalam Facebook itu. Jadi ulama-ulama sufi yang berpendapat makhluk pertama dijadikan oleh Allah ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis Jabir tu maudhu', hadis Jabir didakwa kata ada dalam Musannaf Abdul Razak. Jabir bin Abdullah Al-Ansari tanya bi abi wa ummi, demi bapakku makku, akhbirni an awali kulli syai', akhbirni an, khabarkan kepada aku tentang sesuatu yang pertama-tama dijadikan oleh Allah Ta'ala. Gitu tak silap dah. Lepas tu Nabi kata apa? Awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika ya Jabir wa minhu khuliqal asya' atau kama qala. Maka hadis ni ghairu sabit, tidak sabit kata Imam Suyuti. La aslalah, bahkan maudhu'. Boleh dikatakan sepakat ulama muhaddisi kata maudhu'. Tetapi ulama tetap juga orang panggil ambil hadis tu kerana bukan sebab hadis tu, tapi makna dia tu muafakat dengan beberapa hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Tu tengok dalam fatwa Mausu'ah, fatwa Al-Muhaddis Syekh Abdullah bin Syekh Abdullah Siddiq Umari tu lah. Itu maksud gitu dah. Tu. Jadi baru kita bahas apa Habib Ali Simtuddurra tu, Habib Ali Al-Habsyi tu dalam kita maulid dia tu, yuk mari hadis tu. Lepas tu yuk mari hadis kuntu nabiyyan wa adama bainar ruhi wal jasad. Lepas tu ada hadis apa tu? Wa akhiruhum fil ba'thi. Ada ke? Aku awal-awal yang dijadikan, lepas tu dan yang akhir nisbah diutuskan. Ada hadis tu. Jadi makna dia tu ada muafakat sahih dengan hadis-hadis yang sahih. Tapi hak tu bukan hadis lah tu, maudhu' lah maksudnya. Maudhu'. Gitu dah. Lagi pula awal makhluk ni gapo, air ke, arash ke, qalam ke, luh ke, itu bukan usulul aqaid, bukan teras bagi akidah. Ya furu', kalau nak kata bahagian perbahasan akidah saya pun hanya furu'ul aqaid, cabang akidah. Tidak disoal dalam kubur. Apakah makhluk yang pertama? Tak ditanya dalam kubur sesok. Jadi ulama yang berpendapat air, arash, qalam atau nur Nabi Muhammad SAW
Mereka tidaklah mengiktikadkan makhluk yang pertama tu sebagai qadir, tidak. Tidak qadir, tidak al-wahid la yasduru anhu illa wahid, bukan gitu. Ada lagu tu. Bukan wa minhu khuliqal asya' tu, min li ta'lilil hikmah. Dari kerananya dijadikan segala sesuatu itu mutabaqah pula dengan hadis-hadis yang diriwayat oleh Al-Hakim dalam Mustadrak Sahihain, Ibnu Athakir dan sebagainya. Ada hadis-hadis yang menceritakan tentang Allah jadikan makhluk ni itu supaya mereka tu mengetahui kedudukan Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Itulah. Habis situ. Kalau gitunya dijawab dengan kata ayat Muddatsir tu ialah bayanun lil muradi min surati Iqra, ialah menerangkan bagi maksud tujuan daripada surah Iqra. Li'annal makna, kerana bahawasanya bermula makna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, Iqra ala qaumika ma sayunab ma sanubayyinuhu laka, gitu. Jadi makna Iqra, baca olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna? Baca ke apa? Baca ke apa tu? Gap dia. Aku nak baca ke apa? Ma Nabi qari'in. Nak baca ke apa? Apa maksud Iqra situ? Baca olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Iqra ala qaumika, baca olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala qaumika, di atas bangsa kaum kamu, ma akan barang sanubayyinuhu, selagi kami menyatakan akan dia barang, laka bagi engkau. Abera gapa dia selagi akan kami royak kamu, yakni qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Selagi akan royak dia ni tu mana gitu. Tu dia jawab pula. Habis situ. Ala kulli halnya, qaul yang sahih. Jadi qaul yang sahih ni muqabil dia qaul yang dhaif lah. Qaul yang sahihnya, Nabi kita jadi Nabi dan Rasul tu kenabian, wahyu kerasulan dan wahyu kenabian itu serentak. Serentak. Tidak orang panggil mana-mana yang terdahulu atau yang terkemudian, tidak. Kemudiannya qaul yang dhaif kata ada wahyu kenabian dulu, kemudian baru wahyu kerasulan. Artinya khilaf lah kalau tu. Bila khilaf gini, kalau jumpa dengan orang yang berpegang dengan Nabi Muhammad jadi Nabi dulu, kemudian baru jadi Rasul, tak serap balah lah. Masih di dalam dairah ahli sunnah wal jamaah. Masih dalam daerah, dan masih dari kawasan ahli sunnah wal jamaah lagi. Kalau ayah kita nak kerah, nak tegang orang, Nabi jadi Nabi Rasul kata, mu mari mana ni? Wahabi ke? Wahabi selalu dah. Nak gitu lah. Benda khilaf. Yang kita tiru perangai Fuad Habash ni. Fuad ni tak boleh lah. Lain sikit, pelan sikit, tak serupa dengan tok guru dia Syekh Abdullah Al-Harari dekat. Sudah. Tidak original dak ahli sunnah jadi parak gitu. Tak boleh gitulah. Ini masih dalam furu'ul aqaid. Ni kita duk bahas khilaf jawab gimari gitu gini. Hak ni jawab pula. Ini semua khilaf. Kemudian kata dia wa innama kanal irsalu ala ra'sil arba'ina li'annaha tu. Tinggal dia. Tu dalam kitab tu ada ada. Li'annaha li'annaha. Kita ayat tu. Li'annaha al-'adatu tu di khabar bagi anna. Tu dhamma marji', tu isim bagi anna. Li'annaha al-'adatul mustamirratu fi mu'zamil anbiya'i au jami'ihim. Baik. Kemudian katanya syarah, wa innama, dan hanya senya, kanal irsalu, adalah diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ala ra'sil arba'ina, di atas permulaan umur 40 tu kenapa? Ilak pada kata hanya sonya. Nah, kenapa hanya sonya? Ataupun ilak pada kata irsalah. Nah, boleh tak? Kenapa hanya sonya diutuhkan Nabi itu di atas permulaan umur 40? Li'annaha, kerana bahawasanya al-arba'in tu, kerana bahawasanya umur 40 tu al-adatul mustamirratu, ialah adat yang berkekalan, adat yang menetap, mana adat yang berkekalan, adat yang senantiasa. Fi mu'zamil anbiya, pada kebanyakan para nabi. Ada pendapat ulama yang mengatakan para nabi jadi rasul tu kebanyakannya umur 40, bukan semua dah. Ada ulama kata gitu. Au ni isyarat khilaf ni. Atau pada kata mu'zami. Atau pada kata mu'zami. Au jami'ihim. Ada. Tu wa innama kana al-irsalu ala ra'sil arba'ina li'annaha al-adatul mustamirratu fi jami'ihim. Kau yang kedua kata gitu. Nah, hanya adalah diutuhkan Nabi itu di atas permulaan umur 40, kerana bahawasanya umur 40 tu ialah adat yang berkekalan pada sekalian mereka itu Nabi. Ada yang kata gitu. Ada kata kebanyakan para Nabi umur 40 hati jadi rasul. Ada yang mengatakan semua para Nabi itu dilatih jadi Nabi Rasul umur 40. Tu. Kama ay qultu bidzalika kamalah. Kainun kama. Aku kata lagu ni kata qultu bidzalika. Berkata oleh aku dengan demikian itu, kainun kama adalah ia seperti mana barang, seperti mana pendapat jazama bihi, yang telah memutus, mana yang telah menghukum dengan jazam lah, bihi dengan dia, dengan ma apa barang tadi tu, ma ai bisani tu. Bisani ni maknanya mana? Tu bisani ni ai jami'ihim tu, fi jami'ihim. Tu situ dah bisani. Kalau al-awwal tu mu'zami, mu'zamil anbiya tu al-awwal. Jadi dia tafsir seperti mana barang, seperti mana pendapat yang telah menjazamlah dengan dia, dengan pendapat. Pendapat mana hak dijazam ni? Tafsir bagi ma ai bisani, dengan pendapat yang kedua. Mana pendapat yang kedua? Yakni dilantik menjadi rasul tu umur 40 pada fi jami'il anbiya, pada sekalian para nabi. Siapa yang menghukum dengan jazamnya, dengan putus? Nutupai bagi jazamah. Kasiruna, oleh kebanyakan mereka itu ulama. Tengok. Kebanyakan mereka itu ulama Kalau orang tanya, fahal yakunu, maka adakah boleh maknanya, fahal yakunul mufawwidu, maka adakah yakunul mufawwidu, adalah oleh orang yang mufawwid, orang yang menyerahkan urusan hijab dia kepada Allah ni, bolehkah dia tu mukhtaran ai amla? Boleh tak dia ni, orang yang mufawwid ni nak ikhtiar, nak pilih, nak tentu apa hijab dia, dah kata serah pada Allah, nak pilih buat apa? Boleh tak gitu? Fahal yakunul mufawwidu mukhtaran ai amla, atau tidak? Amla maknanya ai la yakunul mufawwid mukhtaran, mana gitulah. Boleh tak? Maka adakah boleh oleh seorang yang menyerah ke urusan hijab kepada Allah Ta'ala tu mukhtaran, dia pilih ikhtiar,
ataupun tidak boleh bagi seorang mufawwid itu ikhtiar. Dia kena serah pada Allah Taala. Tak boleh nak pilih-pilih berapa dah. Hak baik ke, hak terlebih baik ke? Tu soalan nak tanya. Lalu kau jawab dia, fa'lam ay fa'aqulu laka i'lam. Maka aku jawablah bagi engkau, i'lam, ketahui olehmu, anna sahihah, bahawasanya pendapat yang sahih itu, ay inda sufi, di sisi ulama sufi. Ni ulama sufi mana? Ma'asyar sufi. Tu anna sahihah, bahawasanya pendapat yang sahih inda ulama'ina, di sisi ulama kami, ay ma'asyar sufiyah ni, di sisi ulama ahli tasawuf ni, annahu Allah ni yakunu, boleh jadi. Yakunu tu yakunu mana yasihu, boleh dia. Tu mana kita yakunu, yakunu ayasihu, boleh sahlah ia al-mufawwid tu mukhtaran. Boleh jadilah dia tu orang mufawwid, orang serah kerja dia pada Allah Taala ni mukhtaran. Jadi apa? Jadi orang yang memilih, ikhtiar. Nak buat kerja ni molek ke, hak ni kau lebih molek, boleh. Tak, kalau gitu orang panggil tak cedera ke? Wala yaqdahu fi tafwidihi, dan tidak cedera ia. Itu mana tidak ditohmahkan tu pada ikhtiarnya itu tu. Wala yaqdahu, dan tidak dicederalah ikhtiar seorang mufawwid itu fi tafwidihi, pada penyerahannya, pada menyerahnya al-mufawwid tadi. Kita tak kata beratmu kata suruh kerja ke Tuhan, wana duduk ikhtiar lagi tu ini. Tak boleh cakap lagu tu. Wa zalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu. Wa bayanu zalika, wa zalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu, demikian annal ikhtiyaratu la yakdahu fi tafwidi, gitu. Dan bermula kenyataan demikian itu, demikian bahawasanya ikhtiar itu tidak mencederakan pada penyerahan ia seorang mufawwid tu kepada Allah Ta'ala. Kenyataannya apa? Huraiannya apa? Annal makna fihi, bahawasanya makna, yakni hikmah. Tu makna sini makna hikmah. Annal makna ay annal hikmata, bahawasanya hikmah fihi, padanya, ay fi ikhtiyarihi, padanya, pada ikhtiarnya mufawwid itu, idza kana lahu, apabila bagi mufawwid salahun, ialah keelokan, fil mafduli, pada yang mafdul, yang mafdul ni mana yang kurang elok, maknanya yang baik, wal afdali, dengan yang terlebih baik. Betul dengan afdal, antara baik dengan yang terlebih afdal, terlebih baik. Kok mana ia nak pilih? Boleh, tak ada masalah. Fahuwa, maka ia siapa? Al-mufawwid tu, orang yang menyerah ke kerja dia kepada Allah tu, yuridu, menghendakilah ia, menghendakilah ia mufawwid, minallahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, an yusabbibalahu, oleh bahawa menjadi sebablah, membuat an yusabbiba, mana an yaj'ala sababan, gitu. Oleh bahawa mensebablah, mana menjadi sebab, menjadi akan dia akan sebab baginya, li'ailil mufawwid, lahu ailil mufawwid, afdala, akan yang terlebih baik. Mana gitu. Jadi depan dia ni ada kerja baik dan terlebih baik. Contoh kita kata baca Quran itu baik. Tapi mengaji ilmu hak kita jahil dengan kefarduan tu, itu terlebih baik. Maka kalau gitu seorang yang serah kerja dia kepada Allah Ta'ala, dia nak pilih mana hak baik, hak fudul dengan hak afdal. Boleh tak dia nak pilih? Boleh, tak ada masalah. Mana? Tentu dah dia pilih hak afdal. Bapa? Dengan bahawa dia nak supaya Allah Ta'ala jadi kau panggil pilihan dia tu sebagai sebab sebagai sebab bagi dia tu dapat yang terlebih baik. Lagu tu faham tak tu? Tu gitu.
Kama ay wa hadzal bayan kainun kama gitu ya. Kama ay wa hadzal bayan, dan bermula ini huraian tadi itu adalah ia seperti mana barang. Annal marido, bahawasanya seorang yang sakit, marid itu mana pesakit, yaqulu lit tabibi, kata ia kepada doktor dia kata kena dia kata ke doktor, ij'al, ni maqalul qaw bagi aku tadi, dia kata ke doktor dia, orang sakit pesakit dia kata ij'al dawai, jadikan olehmu, maknanya hey doktor dawai akan ubatku ni ma'as-sukari, air gula, duna ma'i syairi. Nah, janganlah orang panggil muat obat tu jadi air pahit, itu jangan. Bila iza kana li, apabila adalah bagiku salahun, keelokan fi kilaihima, pada kedua-duanya, pada tiap-tiap daripada kedua-duanya. Mana fi kilaihima, yakni pada ma'is sukari wa ma'is syairi. Nah, pada air gula pun jadi obat bagi penyakit ya, pada air pahit pun jadi obat. Itu dah. Ada pun kalau air gula tu jadi penyakit, hak tu tak boleh dah dia nak ikhtiar, kena serah ke doktor lah. Nah. Mana hak baik dengan jahat, hak tu kena tentu-tentu dah, tak boleh ikhtiar, kena tentu-tentu dah kena pilih hak baik. Hak ni baik dengan terlebih baik. Mana? Dua-dua air ni jadi obat bagi penyakit dia. Minum air pahit pun jadi obat, minum air manis pun jadi obat. Lepas tu dia minta doktor supaya buat air manis lah obat untuk dia. Ni pahit lepas mutah ni. Buat air manis dak sikit, lega serah manis. Tu tu tengok. Supaya apa tu? Dia kata gitu pada doktor tu supaya apa? Liyahsula. Supaya dapat hasilah li bagiku al-fadlu. Tu oleh kelebihan, wassalahu, dan keelokan, jami'an, semua sekali. Manis pun aku dapat, sembuh penyakit pun aku dapat. Dua-dua aku nak lakau. Kalau minum air pahit, sembuh dapatlah, tapi pahit lepas, berkeruk muka nak tahan pahit, tak sedap itu. Baik juga penyakitnya, tapi pahit. Kalau gitu fakadzalika, maka seperti demikian itulah, ai mislul marid tadi. Fakadzalika, maka seperti demikian itu, demikian mana? Seperti demikian itu contoh pesakit tadi tu, al-abdu, hamba, oleh hamba, idza sa'ala, apabila memintalah siapa hamba al-abdu tu, Allah, akan Allah Taala, ayyaja'ala, oleh bahawa menjadilah ia Allah, salahahu, akan keelokannya, tu akan keelokannya hamba, salahahu, salahal abdi, fima, pada barang, huwa, yang bermula ia barang tu, al afdalu, terlebih afdal. Terlebih molek. Wa yusabbibah, ay wa ay yusabbibah, atau Allah berkata ya ja'ala, dan minta seorang hamba akan Allah Ta'ala tu, wa yusabbiba wa ay yusabbiba, oleh bahawa Allah menjadikan sebab, menjadi sebab, memperbuat sebab lah ia Allah, gitu ya, lahu, baginya, lil abdi, zalika, akan demikian itu salah, akan demikian itu kebaikan, fihi, padanya, pada afdal. Supaya apa? Liyajma'a, supaya menghipunglah ia Allah Ta'ala, lahu, baginya, lil abdi, al-fadla was-salaha jami'an, akan kebaikan, akan kelebihan, dan akan kebaikan semua sekali. Walakin, sungguh kata lagu tu, istidrak, bi syarti, dengan syarat, annahu, bahawasanya halawat sya'an, in ikhtarallahu lahu, jika memilih, menentulah maknanya, in ikhtarallahu lahu, jika menentulah oleh Allah Ta'ala baginya, ailil abdi, baginya, bagi hamba, as-salaha, akan kebaikan, fi ghairil afdali, pada yang bukan terlebih baik. Syaratnya apa? Ayyakuna, bahawa adalah ia hamba as-sa'id tadi tu,
radiyan, jadi hamba yang redha ia, jadi hamba seorang yang redha hati dia, bizalika, dengan demikian itu, ai bizalika ai bil ikhtiyarillahi taala lahu lil abdi. Habis situ. Jadi boleh saja orang yang mufawwid dia nak ikhtiar, tapi syaratnya mestilah kalau apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Dia pilih, dia minta Allah Taala jadikan aku gini-gini yang terlebih baik, tapi Allah Taala pilih yang kurang daripada yang terlebih baik. Mana baik juga, maka ketika itu dia kena redha. Faman lam yardha bi qada'i faman lam yasbir bi bala'i falyatlub rabban siwai. Wal yakhruj anis sama tahta wal ardi. Siapa yang tidak redha, tidak sabar dengan ketentuan aku, Tuhan kata, maka orang ni cari Tuhan lain pada aku. Berat tu. Fa in qila qailu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khair. Alhamdulillahirabbil alamin.